Apa itu start? First, kita akan perkenalkan dengan maksud di sebalik turnaround time dan lab turnaround time. Turnaround time TAT adalah tempoh masa yang diambil bermula dari pemungutan spesimen di wad hingga keputusan sampel dihantar ke wad atau doktor. Manakala lab turnaround time LTAT adalah tempoh masa yang diambil bermula dari penerimaan sampel di makmal hingga keputusan sampel dikeluarkan dan dihantar ke wad. Start adalah short turnaround time. Ia bermaksud turnaround time TAT yang singkat bermula daripada masa yang diambil daripada penerimaan sampel hingga keputusan sampel dikeluarkan. Short turnaround time adalah ujian segera merangkumi ujian diagnostik yang ditawarkan 24 jam sehari dan perlu disiapkan dalam masa 1 jam atau kurang daripada 1 jam. Ini pula merupakan borang ejen. Borang ini digunakan di hospital untuk tujuan ujian-ujian stat. Borang ejen ini berwarna hijau dan menggunakan barcode ejen bagi memastikan staf-staf di makmal alert dengan ujian-ujian stat di makmal dan perlu disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Proses dalam ujian stat pula terdiri daripada 4, bermula daripada orders, penerimaan spesimen, prosesan ujian, kemudian keputusan. Mestilah disiapkan dalam tempoh 1 jam atau kurang. Mesin analyzer Cobas 8000 merupakan mesin yang digunakan di Hospital Pulau Pinang. Kita teruskan dengan objektif pertama. Jenis spesimen yang digunakan adalah serum atau plasma. Contoh ujian stat dan antibekuan yang digunakan pula adalah seperti RP-LFT-CE menggunakan heparinase tube ataupun plain tube, ujian amonia menggunakan K2-EDTA, ujian laktat menggunakan sodium fluoride, amylase menggunakan plain tube dan ABG menggunakan heparinase string with ice. Bagi objektif kedua pula untuk menerangkan kaedah yang digunakan, kreatinin menggunakan kaedah Jeffer method, urea, urease, asid uric, enzymatic colorimetric test, kalsium 5-nitro-5-methyl-BAPTA, sodium potassium chloride menggunakan ISE dan phosphorus menggunakan molybdate UV. Bagi ujian LFT pula, jumlah protein menggunakan kaedah turbidimetrik, albumin, bromocresol purple, bilirubin, diisomalate evelyn, AST, ALP dan GGT menggunakan IFCC. Bagi ujian kardiak enzim pula, CK, AST dan LDH menggunakan kaedah IFCC manakala troponin tidak dijalankan di Hospital Pulau Pinang. Dan yang terakhir ialah amonia menggunakan kaedah enzymatik, ujian laktat menggunakan enzymatic colorimetry, amylase menggunakan IFCC liquid dan ABG menggunakan ISE. Teruskan dengan cara penyeraan keputusan ujian dalam unit komisioner dan unit SI. Di bawah ditunjukkan penyeraan ujian kreatinin ke unit komisioner dan juga ke unit SI. Berikut adalah penyeraan bagi renal profile untuk ujian kreatinin. Untuk makluman, kita perlu mengetahui bahawa unit SI bagi ujian kreatinin adalah micromole per liter, unit conventional unit adalah mg per deciliter, manakala berat molekul kreatinin adalah 113. Teruskan dengan pengiraan bagi asid urik. Unit SI dan conventional unit bagi asid urik adalah sama seperti kreatinin tadi, manakala berat molekul bagi asid urik adalah 168. Pengiraan bagi nilai urea adalah sama seperti yang lain. Yang berbeza hanyalah pada SI unitnya iaitu milimol per liter, manakala berat molekul urea adalah 60. Bagi total protein, unit SI-nya adalah pada gram per liter, manakala conventional unit adalah pada gram per desiliter. Itu bersamaan dengan unit SI dan conventional unit bagi albumin dan globulin. Berikut adalah penukaran unit contoh analyte tadi dengan lebih mudah dengan mendaratkan kepada nilai tertentu untuk menukarkannya kepada conventional unit ataupun SI unit. Nilai yang diperoleh hasil daripada penukaran unit dengan cara yang mudah ini adalah sama persis dengan cara pengiraan yang ditunjukkan tadi. Untuk pengetahuan lanjut, boleh rujuk kepada buku Kaplan muka surat 1150. Teruskan dengan objektif terakhir, iaitu membuat interpretasi dan signifikasi ke atas keputusan ujian berikut. First, iaitu implikasi dari increase dengan decrease-nya parameter dalam ujian renal profile. Kita dah tahu yang ujian renal profile ini merangkumi sekelompok ujian lain yang bertujuan bagi mengesan tahap keturukan ginjal.
Ujian renal profile ini akan ambil kira nilai parameter untuk evaluate ketidakfungsi ginjal dan juga untuk detect penyakit yang lain. Berikut adalah interpretasi daripada peningkatan dengan decrease-nya nilai parameter ujian ini untuk seseorang individu. Parameter LFT adalah seperti yang berikut, iaitu total protein, albumin, bilirubin, AST, ALP dan GGT. Fungsi tes LFT dibuat adalah untuk melihat sama ada HEPA berada dalam kondisi yang baik ataupun tidak. Jadi apabila LFT dilakukan dan dilihat terdapat peningkatan dalam parameter itu tadi, bermaksud telah berlaku gangguan pada metabolisme HEPA itu ataupun pada fungsi hati itu. Selalunya, jika dilakukan di hospital bagi kes ujian STAT, LFT ini dibuat bagi memantau rawatan untuk pasien yang telah mempunyai penyakit HEPA ini. Ini untuk melihat sama ada kondisi pesakit itu menunjukkan simptom yang teruk ataupun tidak. Bagi ujian cardiac enzyme ataupun cardiac marker, peningkatan yang berlaku pada creatine kinase boleh disebabkan masalah pada skeletal muscle ataupun akibat senaman berlebihan yang dilakukan sebelum darah diambil bagi tujuan ujian. Sering dilakukan bagi melihat penyakit yang berkaitan dengan HEPA dan juga ginjal. Jika kandungan amonia itu tinggi dalam darah, bermaksud terdapat pengumpulan amonia yang banyak dalam badan, akan mengakibatkan implikasi yang buruk pada badan. Misalnya boleh menyebabkan seseorang pesakit itu jatuh koma. Ini kerana amonia merupakan hasil bahan buangan yang tidak sepatutnya berada di dalam badan. Permintaan bagi ujian laktik juga sering diterima di dalam amal sebagai ujian STAT. Laktik ialah bahan yang turut dihasilkan daripada badan akibat daripada proses respirasi anaerobik di mana sel akan menghasilkan tenaga. Terusnya ialah ujian amilase. Amilase merupakan enzim yang dihasilkan daripada pankreas ataupun kelenjar air liur. Penurunan nilai amilase dalam darah adalah mungkin disebabkan berlakunya preeclampsia, iaitu komplikasi ketika mengandung dan juga berlaku kidney disease. Ujian ABG boleh dilakukan di dalam amal apabila doktor mendapati pesakit menghadapi kesukaran untuk bernafas. Ini merupakan contoh keputusan ujian pesakit lelaki 42 tahun, pengambilan alkohol berlebihan, mengalami demam, jaundice dan portal hypertension. Ujian LFT menunjukkan bilirubin AST dan ALP beliau melebihi anggaran normal. Kemungkinan diagnosis adalah acute alcoholic hepatitis complicating cirrhosis. Seterusnya merupakan pesakit lelaki berumur 79 tahun. Sejarah klinikal menunjukkan beliau mengalami hypertension dan diabetes mellitus dan mengalami nausea dan fatigue. Diagnosis bagi beliau adalah CKD ataupun chronic kidney disease. Sekian, itu sahaja yang dapat kami kupaskan tentang prosedur 8 iaitu ujian-ujian STAT. Diharap agar semua pelatih dapat memahami dan mengambil input sedikit sebanyak tentang ujian-ujian STAT di makmal hospital. Selamat menjalani klinikal di tempat masing-masing dan jangan lupa penjarakan sosial.